adalah haus minum air, Dik. Haus ya? Haus minum air. Panas Minum air. minum air. Tak pun mandi. Sentiasa air diperlukan. Bak kata orang kan, saya ingat lagi mak saya cakap, biarlah tak ada elektrik hari ni satu hari daripada tak ada air. Sebab kalau tak ada air tu, segala aktiviti terputus. Betul. Apa sahaja tak boleh dilakukan. Saya ingat zaman 1998 tak ada air. Saya tak tahu, tak ingat berapa lama tapi lama nak angkat air. Ya Allah, siksanya. Air, tunggu lori air datang ke rumah. Berebut lagi. Betul. Okey. Itu antara situasi di mana kita untuk kita faham bahawa air itu adalah nadi kehidupan. Bukan sahaja untuk kita melangsungkan kehidupan kita. Tanpa minum air kita juga akan terkesan daripada segi kesihatan dan sebagainya, dan itu antara apa kepentingan air, dan itu juga yang ingin kita bincangkan pada segmen kita kali ini dalam Apa Khabar Malaysia. Bersediakah Malaysia untuk hadapi krisis air? Bersama dengan tetamu kita. Siapa tetamu kita, Nurul? Okey, tetamu kita adalah teknologis Muhammad Fazil Ismail, merupakan pengarah unit komunikasi korporat dan juga hal ehwal pengguna pastinya daripada SPAN. Assalamualaikum, selamat datang kita ucapkan. Waalaikumsalam, terima kasih. Okey, Cik Fazil, mungkin terlebih dahulu kita dah Helena pun dah cakap dah mengenai impak krisis air yang berlaku kita berdepan kan. Dan sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, mungkin Cik Fazil boleh kongsi mengenai peranan SPAN khasnya. Terima kasih, Puan. Suruhanjaya Pemerintah Air Negara merupakan sebuah badan kawaselia yang diwujudkan sejak tahun 2007 berdasarkan Akta Suruhanjaya Pemerintah Air Negara Akta 654 dan Akta Industri Perkhidmatan Air Akta 655, di mana bidang tugas kami adalah meliputi perkhidmatan air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Sultan Labuan. Perkhidmatan air yang kita maksudkan adalah air yang kita terima daripada rumah, daripada bilik air rumah kita, dan juga perkhidmatan pembetungan air sisa yang diuruskan secara amnya oleh Indah Water Consortium. Jadi bidang tugas kami adalah memastikan pengawasaliaan terhadap operator-operator perkhidmatan air dan juga operator pembetungan, iaitu AWK, memastikan pengguna menerima perkhidmatan air yang lestari. Okey, kalau kita bercakap tentang krisis air yang paling teruk pernah saya alami 1998 lah, tapi terlalu lama tu, kalau kita nak flashback tu lama. Tapi kalau kita perasan tahun ini bulan 5 ada panic buying air mineral dan sebagainya. Itu antara impak kalau kita berdepan dengan krisis air ini. Dan kita nak faham apa sebenarnya yang menyebabkan kita, negara yang kaya dengan air, betul, mengalami krisis air ini. Okey, baik. Terima kasih. Krisis secara amnya ditarifkan ataupun dilihat sebagai keadaan tidak stabil ataupun tidak tenteram yang boleh berlaku secara tiba-tiba dan amnya membawa kesan yang negatif. Dalam perkhidmatan air, krisis air ini merujuk kepada ketiadaan bekalan secara berterusan kepada pengguna dalam tempoh masa yang panjang. Sebenarnya yang Puan maklumkan tadi, sekitar tahun 1998 kita pernah mengalami di Lembah Kelang ketiadaan bekalan air yang menyebabkan catuan bekalan air. Macam Puan kata, betul, saya setuju. Memang kita terpaksa angkut air, ada yang duduk rumah bertingkat lagi, bermasalah tak ada lift pula lagi kan. Jadi krisis ini berlaku di atas gangguan bekalan air sama ada berjadual ataupun tidak berjadual. Berjadual adalah apabila berlakunya kerja-kerja menggantikan peralatan ataupun komponen dalam loji rawatan air. Ini yang selalu pihak loji lakukan, dia akan keluarkan notis lebih awal. Bila dia keluarkan notis, dia dah sediakan semua tindakan-tindakan pantas seperti menyediakan lori, tangki-tangki statik untuk pengguna ambil air. Ini yang berjadual, iaitu yang telah dirancang lebih awal. Walau bagaimanapun ada juga yang tidak berjadual, seperti berlakunya pencemaran terhadap sumber air. Banyak juga kerap berlaku di Lembah Kelang, pencemaran terhadap sumber air hingga menyebabkan loji tak boleh beroperasi. Sebab untuk makluman pada penonton, loji rawatan air hanya boleh merawat air pada kelas 1, 2 dan 3. Kelas 1 ni adalah sangat bersih, seperti air terjun dan sebagainya. Antara indikasi mengenali air kelas 1 adalah yang mana air ikan kelah boleh hidup. Ikan kelah ni sangat memilih. Ikan kelah yang harganya mahal tu sangat memilih. Dia hanya boleh hidup, survive di air yang sangat bersih. Kelas 1. Kelas 2, kita kata macam tertarik sikit tu. Kelas 3 ni macam tertarik gelap sikit. Tapi sehingga ke kelas 3 masih boleh dirawat di loji. Tapi air mentah yang tercemar, yang berminyak, yang mempunyai pelbagai pencemaran dalamnya seperti
di Sungai Kim Kim memang tak boleh dirawat di loji rawatan air. Okey. Di sini adalah sekiranya berlaku pencemaran, dia dianggap sebagai gangguan air tidak berjadual. Termasuk sekiranya berlakunya insiden melanggar paip-paip utama, pecah, terpaksa tutup. Sementara kita nak tukar, pilih ganti tukar tu, makan masa kadang-kadang 1 hingga 2 hari. Itu air yang jadual dan tidak berjadual. Dalam hal krisis air ini, Puan, saya boleh nyatakan bahawa ada 3 komponen utama yang menyebabkan berlakunya kemungkinan krisis air. Pertama adalah pengurusan sumber air. Dalam perkhidmatan air ini, paling asas adalah adanya sumber. Kalau tak ada sumber, tak ada siapa nak proses dan tak ada siapa yang nak menerima. Sumber air di negara ini paling utama adalah sungai. 81.1% digunakan adalah sungai. Mana sungai air permukaan lah. Dan seterusnya adalah air empangan. Ada yang tak semua berkaitan air daripada empangan. Ada orang faham air daripada empangan, tak empangan untuk simpan. Tapi sebahagian diambil dari empangan, iaitu sekitar 17% ambil daripada empangan. Bakinya adalah air bawah tanah. Ini merujuk kepada penggunaan di sekitar negeri-negeri di pantai timur. Okey, ini adalah sumber-sumber air yang digunakan. Sekiranya sumber air tak dijaga, seperti dicemarkan ataupun tak dikawal selia dengan betul, ya, tak ada kaedah penyimpanan air yang baik. Seperti contohnya kita di Suruhanjaya dan kementerian mencadangkan diwujudkan lebih banyak projek TAPS, takungan air pinggiran sungai, supaya kalau berlakunya pencemaran ke atas sumber air utama, kolam yang berada di samping sungai utama itu masih dapat beroperasi, masih dapat bekalkan air mentah kepada loji rawatan air. Okey, Cik Fazil, kita nak tahu juga antara jumlah ketika ini keadaan sungai yang telah pun tercemar di Malaysia ataupun yang tidak boleh sama sekali digunakan sumber airnya untuk menampung keperluan penduduk di Malaysia. Berapa peratus ketika ini? Kita daripada jumlah yang saya dapat daripada Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2022, kalau tak silap ada 29 sungai yang telah mengalami masalah, iaitu tercemar daripada 627 jumlah batang sungai yang ada di Malaysia. Kita punya kerisauan adalah jumlah ini semakin hari semakin meningkat disebabkan kurangnya kesedaran pengguna terhadap memastikan sumber air ini terjaga. Pada mereka, tak kisahlah, itu kerja operator lah, operator kena fikir macam mana nak buat. Tetapi kalau sumber tercemar, loji tak boleh merawat, akhirnya yang akan sengsara adalah pengguna. Betul. Jadi dia adalah, kalau gitu, sistem WOGOS, WOGOS, Whole of Government, Whole of Society. So kerajaan ada tugas kerajaan untuk melaksanakan tugas ini, tapi society juga ada tugas society dalam memastikan bahawa bekalan air sebagai satu sumber utama negara ni dapat terus dibekalkan. Kalau tadi sumber, secondnya adalah orang yang memproses air, iaitu operator air. Mereka mengekstrak air, diproses dan diagihkan kepada pengguna. Dalam hal ini ada 2 perkara kita lihat. Satunya adalah kesediaan infrastruktur di pihak operator. Adakah paip-paip agihan mereka berada dalam keadaan baik? Adakah loji mereka berada dalam keadaan baik? Adakah empangan mereka berada dalam keadaan baik? Antara masalah terbesar operator adalah paip-paip usang yang telah perlu digantikan. Dan ini menelan belanja yang sangat besar. Dan dalam industri air, antara yang ditumpukan adalah NRW, Non-Revenue Water. Untuk maklumat, ada negeri yang mana 60% daripada air yang dirawat terbocor di tengah jalan. Hanya 40% saja sampai ke pengguna. Dari segi penerimaan pengguna dah kurang, satu. Pendapatan operator juga terjejas. Sebabkan banyakkan air yang dibekalkan tak sampai kepada pengguna. Sebab apa tak sampai? Paip bocor. Paip-paip usang. Untuk makluman, paip-paip usang seperti paip jenis asbestos simen dah digunakan lebih 20 tahun. Sepatutnya ditukar. Tetapi ini membawa kepada hal kedua, iaitu kemampuan kewangan operator. Secara amnya, nak menukar paip utama, paip agihan utama ni, 1 kilometer, kos purata sekitar 2 juta ringgit. 1 kilometer. Dan di negara kita ada 11,000 kilometer panjang paip agihan. Jadi dari mana operator nak dapatkan kos untuk menukar? Sekiranya ini bawa kepada hal kedua, tarif air kita tidak begitu membantu. Untuk makluman, tarif air di Malaysia ni antara yang terendah di Asia. Secara purata, rakyat membayar RM1.43 bagi setiap 1,000 liter air. Sedangkan kos di pihak operator secara purata tahun 2022 adalah RM1.75. Maknanya dia subsidikan lagi pula 30 sen bagi setiap 1,000 liter. Kadar itu kalau kita bandingkan dengan air minuman kita, 500 ml pun dah dekat-dekat RM1 lebih RM2. Ini 1,000 liter baru RM1.43. Murah kadar air. Jadi dengan tarif yang rendah dan tak disemak, ada setengah operator yang tarif tak disemak 36 tahun. Bayangkan kita kalau kerja 36 tahun tak disemak gaji kita, dah lama berhenti. Tak boleh nak survive kan, tapi operator terpaksa teruskan perkhidmatan 36 tahun. Dan antara kos terbesar yang dibayar oleh operator adalah elektrik. Sebab loji rawatan air ni kena terus beroperasi 24 jam. Dan dia antara penyumbang terbesar pendapatan TNB juga, iaitu dari segi
tenaga yang digunakan. Dan yang terakhir sekali, sebab itu kita di SPAN mencadangkan sebenarnya semakan tarif air ke atas operator ini sepatutnya dilakukan setiap 3 tahun. Supaya mapan. Dia dapat, bukan kita nak dia terlalu untung, sekurang-kurangnya dapat menampung kos operasi capex dan opex di pihak operator. Dan terakhir sekali yang boleh menyebabkan risiko krisis adalah dari segi pengguna. Kita yang menerima air, tetapi untuk makluman, penggunaan di Malaysia ni adalah jauh lebih tinggi berbanding sasaran di peringkat yang lebih tinggi di UN mensasarkan 160 liter. Tapi kita menggunakan sekitar 237 liter pada tahun lepas. Jiran kita di Selatan Tanah Air boleh gunakan sekitar 150-160 liter, tapi kita gunakan 243 liter. Jadi pembaziran penggunaan air itu agak ketara. Sekiranya dengan sumber yang terhad dan juga pihak tarif yang agak rendah yang dinikmati oleh operator dan juga penggunaan yang tidak sepadan dengan yang sepatutnya, ianya boleh menyumbang kepada krisis air sekiranya kita ni tak kawal ataupun tak melihat hal ini daripada sekarang. Oh, insaf dengar kan. Siapa sangka sebenarnya kita ni antara rakyat yang Malaysia yang menggunakan air secara berlebihan dan tidak menjimatkan. Tapi tak apa, kita banyak lagi kita nak berbincang tentang bagaimana kita nak menghadapi masalah tentang air dan sebagainya. Namun kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Kementerian Kesihatan diperuntukkan 41.2 bilion ringgit. Satu kenaikan besar, peningkatan terbesar daripada kalangan semua kementerian. 5.5 bilion ringgit untuk memperolehi bekalan obat, bahan guna habis, reagen dan vaksin. Walaupun saya telah mengarahkan supaya procurement ubat itu harus diteliti supaya tidak ada ketirisan dan cari obatan termasuk dari rantau dan tidak semuanya harus bergantung pada Eropah dan Amerika Syarikat. Projek Sarawak Sabah Link Road melibatkan 7.4 bilion ringgit dilaksanakan penghujung tahun ini juga. Mengambil kira keperluan peningkatan kenderaan plus daripada 4 kepada 6 lorong dilanjutkan dari Sedenak ke Simpang Renggam dengan kos 900. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dan kita masih lagi bercerita tentang bersediakah Malaysia untuk menghadapi krisis air bersama dengan tetamu kita teknologis Muhammad Fazil, dan kita dah dengar tadi bagaimana air ini operatornya, pengguna dan sebagainya, sumber dan sebagainya. Dan kita nak faham apakah langkah dan persediaan kerajaan terutamanya melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi menangani risiko-risiko yang telah kita jelaskan tadi. Nak menunjukkan puan-puan bahawasanya itu penting dalam Kementerian Kerajaan sendiri, pelbagai agensi ada dalam memastikan kemaslahatan sumber dan juga bekalan air. Sebagai contoh, kalau sumber ini sebenarnya di bawah kerajaan negeri. Setiap kerajaan negeri mempunyai badan yang mengawasi sumber. Sebagai contoh, di Selangor kita ada Lembaga Urus Air Selangor. Dia menjaga sumber air mentah. Kalau di Johor kita ada Bakaj, kalau di Kedah kita ada Lasang, sebagai contoh ya. Jadi selain daripada lembaga urus yang menjaga air negeri, ada juga seperti Jabatan Alam Sekitar dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran yang sendiri melihat infrastruktur air dan sebagainya, dan Jabatan Alam Sekitar pula mengimpos barang tindakan kepada mereka yang mencemarkan sumber. Jadi nak menunjukkan pentingnya air itu dijaga, dan SPAN pula menjaga air yang dibekalkan kepada pengguna air perkhidmatan air. Dan lebih tinggi lagi, kita ada Majlis Air Negara yang dipengurusikan oleh Perdana Menteri. Kerana kita tahu dalam urusan keselamatan negara, antara hal yang akan sentiasa diutamakan adalah air dan elektrik. Kalau anda lihat apa yang berlaku di Palestin, Israel melumpuhkan perkhidmatan air dan elektrik. Ini akan pada mereka akan melumpuhkan negara. Jadi sebabkan pentingnya air, pelbagai agensi di bawah Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar Perubahan Iklim ni menjaga air itu sendiri. Jadi pihak kami SPAN, sebagai contoh, kami telah mewujudkan war room bila kita mendengar tentang El Nino yang berlaku sekitar pertengahan tahun ini. Jadi kita telah mewujudkan war room memantau secara rapat kadar-kadar empangan setiap hari dengan pihak operator bagi melihat apa yang boleh kita lakukan. Sekiranya berlaku sebarang tindakan yang perlu, SPAN akan turut bersama dengan kerajaan negeri dan operator, antaranya melepaskan air berempangan bagi memastikan sumber air mentah mencukupi, termasuk mencadangkan pembenihan awan
sekiranya kita melihat keperluan untuk ini sering kali berlaku apabila keadaan cuaca panas dan kering yang berpanjangan. Jadi pihak kerajaan SPAN sendiri kita mencadangkan kepada pihak operator, sebab operator di bawah kawasan kita untuk sekurang-kurangnya menyimpan 15% air sebagai reserve air dalam loji mereka berdasarkan kapasiti loji. Ini juga kalau berlakunya gangguan, mereka masih boleh bekalkan air minuman. Tinggal 15% yang berbaki dalam loji mereka. Ini antara apa yang kita buat. Dan kita turut mencadangkan supaya kerajaan negeri dan operator memperbanyakkan projek TAPS, takungan air pinggiran sungai, untuk bagi mengelakkan kita terganggu akibat pencemaran dan kita masih boleh ambil air yang kita takung di tepi-tepi kawasan hilir sungai. Ini antara langkah yang diambil. Jadi kerajaan melalui kementerian sangat proaktif dalam hal air, dan hal ini dibincangkan kerap termasuk dalam Majlis Air Negara, bagaimana kita boleh melihat dalam usaha melestarikan perkhidmatan air dan bekalan air kepada pengguna. Okey, Cik Fazil, mungkin Cik Fazil boleh ulaskan ataupun terangkan mengenai air tebus guna. Apakah air tebus guna itu? Air tebus guna ini merupakan satu inisiatif yang diambil. Untuk makluman, kita melihat bahawa penggunaan terhadap air terawat ini tinggi. Termasuk di pihak industri maupun di pihak domestik. Untuk makluman, kebergantungan air terawat adalah 86% di pihak domestik dan baki 13.4% kepada industri. Jadi kita nak supaya air terawat ni sebolehnya digunakan oleh domestik, manakala industri boleh menggunakan air yang telah diproses, dirawat oleh Indah Water Consortium. Sebenarnya air yang digunakan di industri seperti pembuatan sarung tangan dan sebagainya tak memerlukan air yang pada tahap kualiti tinggi pun. Okey, betul. Kita melihat industri yang bukan berasaskan makanan boleh menggunakan air yang diproses oleh Indah Water Consortium. Sebab itu air Selangor sebagai contoh telah pemujur kerjasama dengan Indah Water Consortium bagi membekalkan air tebus guna kepada industri di sekitar negeri Selangor dan juga yang mana di bawah kawasan air Selangor. Dan juga hal ini sedang dilihat untuk dipercambahkan meliputi negeri-negeri lain termasuk negeri Melaka, supaya dengan sasaran yang disasarkan oleh Indah Water Consortium menjelang tahun 2030 200 juta liter air sisa yang dirawat setiap hari dapat dibekalkan kepada industri, supaya jumlah yang kita bekalkan air terawat industri sebelum ni dapat dikembalikan kepada pengguna domestik. Itu kaedah supaya kita dapat cukupkan bekalan. Sebagai contoh di Lembah Kelang ni permintaan terus meningkat. Setiap kali ada projek perumahan, antara yang terpenting adalah elektrik dan air. Sebab tu setiap projek nak ada air. Jadi kita nak ambil bahagian yang kita beri kepada industri, beri kepada pengguna domestik, dan pihak industri yang tidak berasaskan makanan boleh menggunakan air yang diproses oleh Indah Water Consortium yang telah melalui, yang lulus grade 1 dan grade A dan grade B untuk mereka gunakan di pihak industri yang tak perlu kepada air yang berkualiti tinggi. Adakah perlu kita buat penambahbaikan dalam sistem Akta Industri Perkhidmatan Air untuk memastikan pelan ini berjalan dengan lancar? Ya Puan, sebenarnya kita di SPAN sentiasa dari masa ke masa melihat apa yang perlu kita gubal dalam akta. Dan baru-baru ini telah pun diluluskan beberapa perkara yang kita rasa perlu kita tambah baik. Dan hal ini sedang diusahakan SPAN supaya kita dapat kuatkuasakan penggunaan air tebus guna ni terhadap industri yang tidak berasaskan makanan. Kita mensasarkan mungkin dalam beberapa tahun lagi dapat dengan syaratnya kesemua negeri-negeri turut menyokong ke arah ini, dan kerjasama IWK dengan operator-operator negeri dapat diperbanyakkan. Dan once kita dah ada satu infra yang dah tersedia, yang kita boleh kuatkuasakan ini sebagai satu langkah dalam memastikan kelestarian bekalan air bersih. Okey, baik. Daripada apa yang Cik Fazil terangkan tadi, antara apakah usaha yang dilakukan oleh pihak SPAN untuk memastikan bekalan air mencukupi, dan adakah ketika ini sekiranya kita dilanda sesuatu krisis bekalan air ketika ini, bekalan air yang sedia ada ni dikira mencukupi untuk menampung keperluan yang ada? Baik, sekiranya ketiga-tiga faktor yang saya sebut tadi, iaitu sumber, pembekal dan penerima ini menjalankan ataupun dilihat secara teliti, dipastikan kemaslahatannya, saya jangka kita boleh menguruskan sebarang krisis dengan kesiapsiagaan di pihak operator, kesiapsiagaan di pihak kementerian, dan juga peranan dimainkan oleh pengguna. Saya jangka kesemua pihak jika mainkan peranan, kita dapat menghadapi krisis air dan kita dapat meneruskan operasi. Dan sekiranya kita berhadapan masalah sekalipun, kita masih ada beberapa sumber alternatif yang kita lihat, termasuk air bawah tanah dan sebagainya. Okey, dan bercakap tentang alternatif sumber air bawah tanah ini, bagaimana pelan negara kita sebenarnya dalam meneroka penggunaan air bawah tanah ini?
Baik, di bawah kementerian ada satu badan namanya GMG, Jabatan Mineral dan Geosains. Di mereka turut menjalankan beberapa kajian terhadap penggunaan air bawah tanah. Sebab kita nak melihat penggunaan itu secara lebih teratur. Sebab di negara-negara luar, penggunaan di Eropah, mereka ambil air bawah tanah tetapi di kawasan yang boleh diisi semula, refillable. Kita tak mahu berlaku di beberapa insiden seperti yang berlaku di Indonesia, pengambilan air bawah tanah secara berluasa menyebabkan Indonesia seperti Jakarta dilihat sinking. Sebabkan apabila berlakunya kelompongan di kawasan bawah tu dia akan menurun. Itu sangat berisiko kepada penempatan, terutama negara kita yang setengah negeri yang sangat berisiko terhadap banjir dan sebagainya. Jadi air bawah tanah ini sedang dikaji secara teliti oleh agensi-agensi di bawah kementerian sebelum kita meneroka sebarang potensi pengambilan air bawah tanah secara besar-besaran supaya kita tak berhadapan sebarang krisis lain. Dan dia memang deposit yang baik sebenarnya, ada air bawah tanah yang banyak, tetapi buat masa ini kami yakin bahawa air permukaan, air sungai masih memadai. Dan sekiranya perlu di masa hadapan, kita akan laksanakan tetapi dengan langkah yang lebih teratur, sistematik, dengan kerjasama semua pihak termasuk yang terlibat dalam memastikan dari segi tanah itu sendiri. Baik, itu dia. Saya kira satu perbincangan yang boleh membuatkan kita berasa lega. Air permukaan kita setakat ini cukup. InsyaAllah kita tak akan menghadapi krisis air seperti yang kita lalui pada zaman 1998. Dan terima kasih teknologis Muhammad Fazil Ismail, Pengarah Unit Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Pengguna daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Dan itu saja yang dapat kita kongsikan kepada anda semua hari ini. Dan apapun berjimat cermat menggunakan air, elakkan daripada pembaziran. Dan Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari.